wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormati tuan pengurusi, hormati tuan-tuan perempuan sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita sambung kajian kita kenaan dengan hadis jalan ke surga, dan malam ni saya sebagai pengganti. Ganti ustaz yang malam ni tak main. Tapi kita tajuk kita ataupun kitab yang biasa kita kaji, iaitu 40 hadis jalan ke surga. Muka surat yang ke-6, muka surat 6, hadis yang ke-3, an Muaz bin Jabal. An Muazin radhiyallahu ta'ala anhu, Muaz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi hadis ni riwayat daripada Muaz bin Jabal. Muaz adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berserta rombongan daripada Madinah pada Bai'ah Aqabah yang kedua. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengiklankan Islamnya. Masa tu dia masih lagi pemuda, muda lagi. Kan? Dan dia bersama rombongan Bai'ah Aqabah yang kedua lebih kurang 70 orang. Sebab itulah termasuk satu ataupun golongan yang sabiqul awwalun, iaitu golongan yang pertama masuk Islam. Muaz bin Jabal, dan Nabi SAW memberinya satu gelaran, iaitu yang paling faqih. Faqih ni kira yang paling reti lah. Yang paling reti dalam bab fiqh dalam umat Nabi SAW, iaitu Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni, Nabi SAW ketika mana Nabi hidup, Nabi lantik dan Nabi utus menjadi utusan ke Yaman untuk berdakwah di Yaman dan memberikan satu pengajaran hukum hakam kepada ahli Yaman, dan berdakwah di Yaman. Hinggalah masa Abu Bakar Siddiq, dan ketika mana masa Umar bin Khattab, dia balik. Dan dia balik, Umar bin Khattab melantiknya dan mengutusnya ke Syam, Syria. Dan ke Syam, dan Muaz bin Jabal meninggal umur 33. Muda lagi. Umur 33 tahun meninggal. Wafat umur 33 tahun. Masya Allah. Kan? Jadi Muaz bin Jabal ialah orang muda yang cerdik, yang pandai dalam bab agama. Jadi riwayat daripada Muaz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dan sesiapa yang, kata Nabi, sesiapa yang berkataan terakhirnya sebelum mati, di perkataan terakhir, mana akhir kalam. Di dunia ni, perkataan terakhirnya mengatakan la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam syurga, kata Nabi SAW. Jadi mengatakan kalimah tauhid, nafi dan isbat, la ilaha illallah, bukanlah mudah ketika mana saat-saat sakaratul maut. Mengatakan kalimah la ilaha illallah ketika mana saat-saat sakaratul maut bukanlah mudah. Sebab kalimah la ilaha illallah itu hanya boleh dikatakan kepada orang yang tengah sakarat, kepada orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga ke atasnya. Moga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita
Mengatakan la ilaha illallah ketika mana saat-saat sakaratul maut kita. Alhamdulillah hujan, Allahumma shayban nafi'an. Hujan ni tuan-tuan termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Dalam majlis ilmu, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita dapat dua keadaan. Hujan turun dan dalam majlis ilmu. Jangan kita lupa doakan saudara kita di Palestin. Jangan lupa doakan pejuang-pejuang Islam yang tengah berjuang dan tengah lawan lah ni dengan Yahudi, dengan Bani Israel, laknatullah alaih. Doa tuan-tuan, doalah hati kita, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestin, ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Jangan lupa doa tu. Sebab kita berada dalam majlis ilmu yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmakumullah. Jadi, akhir-akhir ini kita, walaupun kita berada jasad kita di sini, tapi pikiran kita berada di Palestin. Dan bersama dengan saudara-saudara kita. Dan kita hanya hantar doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi Nabi SAW beritahu kepada kita, Muaz bin Jabal, Nabi beritahu kepada Muaz bin Jabal dan kepada semua umat Nabi SAW hingga hari kiamat. Sesiapa yang akhir kalamnya, iaitu ketika menjelang kematiannya, dan dia boleh mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. La ilaha illallah, nafi isbat, dinafikan Tuhan. La ilaha illallah, dinafikan Tuhan-Tuhan, dan disabitkan, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka zikir inilah tuan-tuan, kalimah nafi isbat inilah zikir yang paling afdal, yang paling baik. Ketika mana kita berzikir la ilaha illallah, maka zikir inilah yang paling baik. Dan zikir yang paling baik dikatakan ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan juga satu hadis riwayatkan daripada An Abdullah bin Amr Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As. Sebab Umar bin Khattab pun ada nama anak dia Abdullah. Kan sebetulnya digelar dengan Ibnu Umar. Amr bin As pun ada anak dia Abdullah. Kan? Jadi kalau Amr bin As, dia depan dia ada waw. Kan macam ni. Amr bin As lah ni. Amrin ni. Kan? Jadi kalau Umar, mana dia apa? Dia tak ada waw, Umar. Kan? An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba ay yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun billah wal yaumil akhir." Dan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin selamat daripada api neraka, kata Nabi. Jadi sesiapa yang nak selamat daripada api neraka dan masuk dalam surga. Jadi kalau kita diberitahu nak selamat daripada api neraka, mestilah jawapan kita apa? Nak. Siapa pun dia. Hatta kita tanya kepada orang yang tak sembahyang pun, tanya dia. Nak tak selamat daripada api neraka? Dia confirm kata apa? Saya nak. Masya Allah. Kan? Sebab apa? Sebab setiap kita mengetahui neraka itu ialah tempat siksaan. Neraka itu ialah tempat yang pedih. Neraka itu ialah tempat diseksa hamba-hamba yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang nak masuk, maknanya apa? Selamat daripada neraka, kata Nabi, dan masuk ke dalam surga, maka pastikan falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun billah wal yaumil akhir,
maka kena pastikan ketika mana saat-saat kematiannya, menjelang kematiannya, dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Makna dia apa? Makna dia kena kita istiqamah saat-saat kematian kita, menjelang kematian kita. Pastikan kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita taat kepada Allah dan kita laksana semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara ataupun kaifiat bagaimana kita agar sentiasa taat atas perintah Allah ataupun istiqamah, mestilah kita menjinakkan diri kita ke tempat-tempat taat. Mestilah kita mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Mestilah kita berkawan ataupun bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Itu kaifiat dia. Makna dia apa? Kena pastikan kita ni istiqamah, makna dia kita sentiasa mendatangi tempat-tempat taat kepada Allah, iaitu masjid, majlis-majlis zikir, majlis ta'lim, pengajian, kan? Dan juga majlis baca Quran. Maknanya apa? Kena kita sentiasa mendekatkan, kita rapatkan diri kita. Kalau kita dah dekatkan diri kita, makna dia apa? Kita akan sentiasa dalam doa rahmat malaikat. Malaikat doa kepada kita. Kan hadis sebelumnya, sebelum ni kot, apa ataupun sudah kita kaji, akan datang. Jadi doa malaikat ni, ketika mana orang yang duduk dalam majlis ilmu, dah kita kaji dah itu, kan? Dan dia mendoakan kepada kita rahmat, dan dia doakan kepada kita maghfirah, dan dia doakan kepada kita agar kita mendapat taubat, terima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tiga ni. Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim, Allahumma ighfir lahum. Doa malaikat kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu tiga ni. Kita ni lah ni, insya-Allah. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah ampunkan dan kasihilah mereka. Tiga doa ni. Jadi apa? Tiga doa ni sentiasa didoakan oleh malaikat. Sentiasa didoakan oleh binatang-binatang, hatta ikan nun, ikan yang berada di laut, dan dia mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu dengan tiga doa ni. Allahumma ighfir lahum, Allahumma tub alaihim, Allahumma irhamhum. Ya Allah kasihi mereka, ya Allah. Tuan-tuan rahmakumullah. Doa ni sentiasa akan kita dapat selama mana kita duduk di majlis ilmu. Sehinggalah kita terbatal wuduk. Ni kira batal wuduk kita maknanya apa? Doa pun berhenti. Itu pertama. Kemudian sehinggalah kita tidak meninggikan suara di majlis ilmu ataupun di masjid. Kita tidak kelahi dalam masjid. Kalau dah kita meninggikan suara, berkelahi, makna dia apa? Maka doa malaikat tadi pun terhenti. Jadi tuan-tuan rahmakumullah. Jadi agar kita sentiasa menjaga kepastian iman kita, mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita mendekatkan diri kita, menjinakkan diri kita kepada majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan rahmakumullah. Jadi Abdullah bin Amr bin As, mana Amr bin As, sahabat Nabi SAW. Dan juga anak Amr bin As iaitu Abdullah, sahabat Nabi juga, kan? Jadi sahabat Nabi ni, Nabi berpesan kepada mereka. Bermakna berpesan juga kepada kita umat baginda Nabi SAW. Sebab hadis ni ketika mana Nabi berpesan kepada sahabat Nabi, dan samalah Nabi juga berpesan kepada kita. Amr bin As ni tuan-tuan sahabat Nabi yang hebat. Sebab itulah ketika mana menjelang kematiannya, Amr bin As ni, menjelang kematiannya, anak yang datang, Abdullah ni, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ni datang kepada ayah dia. Dia perhati ayah dia menangis. Nangis ayah dia. Kan? Jadi Abdullah ni kata, wahai ayahanda,
Wahai ayah anda, pasal apa menangis? Bukankah ayah kekasih Nabi, sahabat Nabi? Bukankah ayah sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi, berjuang bersama Nabi SAW? Kan? Jadi, Amru bin As ketika itu sakit saat-saat kematian dia ni. Dan dia kata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya saya dalam kehidupan saya, dia kata, melalui 3 fasa. 3 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa kafir. Iaitu dalam keadaan kafir. Masa tu dia ceritalah kepada anak dia. Saya memusuhi Nabi SAW. Tak ada seorang pun yang saya benci di atas dunia ni melebihi kebencian saya kepada Nabi SAW. Dan kalaulah saya mati ketika tu, saya memang 100% masuk neraka dah. Dia kata. Kemudian saya mendapat hidayah. Pasal kedua pula, kehidupan dia, dia kata. Kemudian pasal kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berizin kepadaku. Makna dia apa? Tak mati lagi. Masa tu, masa kafir tu tak mati. Allah kurniakan saya hidayah. Dan Allah bukakan hidayah kepada saya. Kata Amru bin As kepada anak dia. Ni saat-saat kematian dia ni. Dan saya pun beriman kepada Nabi SAW. Maka saya ketika mana beriman kepada Nabi, kata Amru bin As, hidup saya di mana Nabi kat situ saya. Tang mana Nabi duduk, saya pun duduk situ. Seperti mana bayang-bayangan mengikuti tuannya. Maka ketika tu dia kata, iman saya memang hebat, kuat. Dan kalau saya mati ketika fasa yang kedua tu, memang 100% masuk dalam surga. Dan surga. Tetapi dia kata apa? Selepas kewafatan Nabi SAW, dunia telah mengambil aku, dia kata. Dunia telah mengalahkan aku. Selepas kewafatan Nabi SAW, dunia telah mengombang-ambingkan kehidupanku. Dan saat ketika ini, aku tak tahu. Kalau aku mati, aku tak tahu, dia kata. Adakah aku masih lagi diterima masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah aku dihalau daripadanya? Masya Allah. Ini sahabat Nabi Amru bin As. Kan? Tetapi dia kata, aku masih lagi beruntung. Dan aku masih lagi, dia kata, satu harapan. Sebab saat-saat ini, aku boleh berucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata saat ini aku masih lagi beruntung. Sebab apa? Lidahku masih lagi boleh mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun pisah daripada jasadnya. Ruh dia pisah. Meninggal ketika tu. Wafat ketika tu. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan rahmakumullah. Jadi hidup di dunia ni hanyalah sementara. Hidup di dunia ni, hidup kita sementara saja. Buktinya tuan-tuan, banyak dah mendahului kita. Bukankah kita ketika mana digalakkan kita ziarah kubur tuan-tuan, dan kita berdoa dan kita kata Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Bukankah kita diajar mengucapkan salam dan kita kata apa? Wahai ahli kubur, hampa dulu. Maknanya apa? Hampa wafat dulu dan kami ikut juga menyusul. Masya Allah. Maknanya apa? Perkataan ini kesedaran yang datang daripada diri kita sendiri. Maknanya apa? Hidup ni sementara dan kita pasti akan mati. Siapapun kita pasti akan mati. Kaya, miskin, mati juga. Yang ada jawatan, pangkat, kedudukan dia, mati juga. Berapa ramai tuan-tuan pada masa kejayaannya. Dia hebat, dia dipandang dan orang gerun kepada dia. Tetapi selepas itu malaikat maut ambil nyawanya. Apa yang jadi? Orang pun tak ingat dah. Orang pun tak ingat dah. Masya Allah. Dan berapa ramai orang yang dalam hidupnya tuan-tuan zalim.
Tapi malaikat maut ambil nyawa dia. Dan manusia pun tak kenal dia dah. Dulu, masa hidup dia, gambar dia tuan-tuan ditempel tempat mana-mana tempat. Orang semua tahu. Orang semua takut. Tapi ketika mana malaikat maut ambil nyawa dia, orang tak kenal dah. Masya Allah. Sebab itulah ketika mana ada sebuah syair kata apa? Ketika mana masa sihat dalam hidup, maka dipuji orang kekayaannya. Orang itu dipuji kekayaannya ketika dia sihat. Ketika dia ada, ketika dia hidup. Tapi ketika mana mati, orang akan puji ketakwaannya. Orang tak puji harta dah. Oh, dia jutawan. Orang tak puji dah tu. Tetapi subhanallah, dia jutawan yang baik. Dia bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itulah yang akan dipuji. Yang akan disanjung. Yang akan diungkit kebaikannya. Dia rajin bersedekah. Orang yang baik. Orang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika mana hidup akan dipuji kekayaannya. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Hidup di dunia ni hanyalah sementara. Apabila ajal tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula. Jadi ketika mana ajal kita tiba, tuan-tuan, dijemput pula ke alam yang lain. Disebut dengan alam barzakh. Kita melalui alam ruh, kita lalu dah. Masuk ke alam rahim. Lepas tu masuk kita ke alam dunia ni. Alam dunia ni. Alam yang ketiga kita lalui. Lepas tu masuk kita ke alam barzakh. Semua ni laluan lah ni. Laluan-laluan yang sementara menuju ke akhirat. Tempat kita kekal. Kemudian ke alam barzakh. Lama mana kita duduk di alam barzakh? Wallahu a'lam. Hingga hari kiamat lah. Bila hari kiamat? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahuinya. Jadi lama mana kita di alam barzakh? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tapi lama tang situ, ialah ikut orang tadi. Kalau dia orang yang maksiat kepada Allah, hari ni dia mati, esok kiamat, lama juga dia rasa. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mati sejak zaman Nabi Adam dulu, dia rasa sat je, tiba-tiba bangkit dah kiamat dah. Masya Allah. Tuan-tuan dan rahmakumullah. Jadi apabila ajal tiba, ajal dah tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula. Alam barzakh, malaikat maut datang kepada kita pada masa ajal yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan ditangguhkan dan tidak akan disegerakan walaupun sesaat. Tidak akan ditangguhkan dan disegerakan walaupun saat. Kalau dah datang malaikat maut kepada kita, tuan-tuan, maka tidak akan disegerakan dan ditangguhkan walaupun saat. Masya Allah. Iaitu alam barzakh. Maka kita balik pula ke alam barzakh. Ketika mana kita lalu daripada alam dunia ni, malaikat ambil nyawa kita. Dan ketika mana saat malaikat datang kepada kita, tengok dia kata salam ke ataupun tidak. Dia kata assalamualaikum ke atau assalamualaika ataupun tidak. Kan? Kalau dia kata assalamualaikum, makna dia apa? Malaikat rahmat bersamanya. Maka kalau tidak, tuan-tuan, malaikat azab bersama dia. Jadi malaikat rahmat ni, tuan-tuan, ketika mana menjelang saat-saat kematian hamba Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat rahmat mendahului malaikat maut. Dia datang dulu kepada kita, tuan-tuan. Dia buat persediaan yang ada. Untuk apa? Untuk mendapatkan ruh kita yang suci. Dia dapatkan ruh kita yang suci ketika mana lepas dicabut oleh malaikat maut. Dan dia berikan kita, tuan-tuan, dia hibur kita menjelang kematian kita. Sehingga kita tidak merasakan saat-saat sakaratul maut. Sebab apa? Dia menghibur kita dalam kematian kita. Masya Allah. Jadi, iaitu alam barzakh pula. Selepas kita mati, masukkan pula ke alam barzakh. Iaitu alam pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Nama dia barzakh. Ila yaumi yub'asun. Sampai bila? Hingga hari kiamat kita duduk situ. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal. Dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir. Kita pun tak tahu ajal kita bila. Bilakah kita menghembuskan nafas terakhir dan bagaimana keadaan kita di saat itu? Apakah dalam keadaan beribadah kepada Allah? Alhamdulillah.
Bagaimana keadaan kita menjelang saat-saat kematian kita? Adakah kita beribadah kepada Allah? Syukur. Sebab itulah tuan-tuan, ketika mana kita taat kepada Allah, kita duduk dalam majlis ilmu dan kita mengatakanlah hati kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izin kita duduk di majlis ilmu. Allah pilih kita, tuan-tuan. Allah pilih kita. Berapa ramai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memilih kita duduk dalam majlis ilmu. Allah pilih kita semayang berjamaah. Berapa ramai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka bukanlah hal apa pun. Kan? Tak ada kesibukan pun. Lainlah dia sibuk pasal yang lain kerja dia. Tidak. Ada yang tak sibuk pun, diam saja. Dengar azan, dengar saja. Tapi adakah mereka tegak hatinya untuk pergi masjid sembahyang jemaah? Masya Allah. Jadi ketika mana suara azan itu tak menggerakkan hati kita, maka makna dia iman tu ada lagi dalam. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika mana suara azan kita dengar, tuan-tuan, dia macam tarik hati kita untuk sembahyang, tuan-tuan. Nak pergi masjid, sembahyang. Paling kurang pula, tuan-tuan, sembahyang, ambil wuduk, disegerakan sembahyang dia. Maka itu makna dia, tanda dia ada iman dalam hati. Maka mati kita dalam husnul khatimah. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah, ketika mana panggilan azan untuk kita beribadah kepada Allah, kita ikut dan kita sembahyang, kita beribadah kepada Allah, makna dia apa? Kita akan mati husnul khatimah. Itu tanda-tanda apa? Kita akan mati husnul khatimah. Jadi, ataupun dalam melakukan maksiat, kita tak tahu, na'udzubillah min zalik. Kita mati tak mana? Adakah kita dalam mati husnul khatimah? Dalam keadaan taat? Alhamdulillah. Ataupun su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu, maka kita perlu memastikan setiap gerak dan gerik kita ditulis sebagai ibadah. Jadi pastikan semua pergerakan kita, niatkan kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, gerakkanlah kakiku untuk ke tempat yang Engkau ridai, ya Allah. Ke tempat ibadah, ya Allah. Ke tempat dapat pahala, ya Allah. Jadi kita wajib menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Jadi mula kita paksa diri kita ni, kan? Kita menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita menjauhkan diri kita daripada dosa? Kena masrul kepada taat. Kan kena perbanyakkan perbuatan taat. Kalau kita banyak buat taat kepada Allah, maka peluang untuk buat dosa ni tak ada. Tetapi kalau kita jauh daripada taat kepada Allah, kita tak isi masa-masa kosong kita untuk taat kepada Allah, maka perbuatan-perbuatan maksiat ini akan dekat kepada kita. Kita wajib menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Mati ni tuan-tuan, kita tak tahu bila dia datang kepada kita. Hari apa, tahun berapa, pukul berapa. Kita tak tahu. Akhir-akhir zaman tuan-tuan, termasuklah akhir zaman ni tuan-tuan, banyak mati mengejut. Kan? Mati mengejut. Apa makna mati mengejut? Orang mati kita terkejut. Kan? Sebab apa? Sebab tengok, baru sihat je. Kan? Baru makan nasi lemak yang pagi tu. Tengok-tengok tengah hari dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak tuan. Ada, semalam saya pergi kuliah di sebuah surau tuan. Surau. Jadi pengurus itu kata, masa lepas kuliah, belajar makan, dia kata, apa Ustaz? Di kampung kami ni, ada orang meninggal. Bulan lepas. Jadi seminggu baru orang tahu. Seminggu baru orang tahu. Duduk kat rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad dia kata apa? Badan dia kembung dah, biru dah. Dah bau dah. Tubuh orang cium bau dulu. Jiran-jiran kata apa? Ni bangkai ayam apa ni? Ada kata bukan tikus tu, longkang tu. Dia pun tak perasan jiran dia dah meninggal. Dah seminggu dah. Masya Allah. Umur dia bukan tua pun muda, umur 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun. Makna dia apa? Kematian ni, dia datang bila-bila masa.
Dalam keadaan kita pun tak tahu, nampak sihat lagi, kan? Berapa ramai tuan-tuan yang sihat mati, yang sakit tak mati-mati. Kan? Yang sakit ya. Ada yang koma 10 tahun tak mati. Ada yang sihat nampak jalan sana jalan sini tapi dia mati. Sebab itulah kematian rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh datang bila-bila masa. Apabila melakukan ibadat solat, rasakan bahawa itulah saat terakhir kita dan solat terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu kaifiat kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan solat semayang saja, semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasakan ibadah itulah ibadah yang terakhir yang kita buat. Apabila berpuasa juga di bulan Ramadan, rasakan itulah Ramadan terakhir untuk kita laksana. Masya Allah. Jadi ketika mana kita beribadah dan kita kena pastikan rasa itu ada. Ya Allah, bagaimana kalau ini ibadahku yang terakhir? Maka sembahyang kita akan buat dengan baik. Kan? Ketika mana puasa kita rasa puasa itulah yang terakhir, ya Allah. Bagaimana kalau Ramadan inilah yang terakhir, ya Allah? Aku tidak bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang, maka puasa Ramadan kita baik. Kan? Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari bulan Ramadan itu. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan ibadat-ibadat yang lain juga. Semua ibadah pun macam itu juga. Dalam kita zakat, sedekah pun sama juga. Kan? Kalaulah itu sedekah kita yang terakhir, lepas kita sedekah ni tak ada peluang dah. Kan? Jadi kita juga mestilah rajin beristighfar. Jadi kena rajin istighfar. Nabi SAW selalu berpesan. Nabi kata, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Dalam riwayat hadis lain kata apa? Aksar min sab'ina marrah. Kata Nabi, wahai manusia, taubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku istighfar. Maknanya Nabi SAW, Allah telah menjaminnya surga. Nabi SAW maksum, tidak berdosa. Dan Nabi dijaga daripada salah dosa. Maknanya apa? Nabi beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dan lebih daripada 70 kali. Maknanya apa tuan-tuan? Kita ni sepatutnya lebih daripada tu. Kita ni tuan-tuan dosa. Diam kita dosa, gerak kita dosa. Kita ni dosa tuan-tuan. Dan tak ada seorang pun kata dia bersih, dia suci. Dan orang yang kata dia suci, itulah dosa juga. Orang yang merasa diri yang tak ada berdosa, itulah sebagai dosa. Itu sebagai dosa. Rasa diri bersih, rasa diri hebat, itu sebagai dosa juga. Masya Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmakumullah, Nabi SAW istighfar dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali dalam sehari. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita ada tasbih tuan-tuan tak banyak pun, sikit tu. Astaghfirullah 100 kali. Satu kali ya kan, dah 100. Dan juga antara zikir dan juga istighfar dan juga banyak berselawat kepada Nabi SAW. Selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidi pun boleh juga, yang tak pakai pun boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua-dua boleh. Yang tak boleh tak selawat. Itu. Nah, dua-dua boleh. Yang pakai Sayyidi boleh, yang tak pakai pun boleh. Kan? Dua-dua baik. Yang tak baik apa? Yang tak baik orang tak selawat. Kan? Tak selawat. Gaduh pasal zikir apa? Gaduh pasal Sayyidi. Lah kali tak selawat. Kan? Jadi mana apa? Dua-dua boleh. Mana kita selesa? Itu yang kita amalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan? Selawat kata Nabi. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Banyak masa kita tuan-tuan, peluang kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak peluang kita untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Dan juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati nama Allah Subhanahu wa taala.
Antara zikir yang perlu kita perbanyak ialah menyebut kalimah tauhid sekurang-kurangnya 200 kali sehari. Azan. Sila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La hawla wa la la hawla wa Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana salatul qawm wa ba'asu maqamam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan rahmakumullah. Untuk mengekalkan kalimah tauhid ketika menjelang kematian kita, satu amalan-amalan yang mesti kita buat. Yang pertama, mestilah kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian mestilah kita perbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian mestilah kita mengamalkan zikir kepada Allah. Di antara kalimah tauhid, mestilah kita sekurang-kurangnya dah 200 kali. Pada pagi 100 dan petang 100. Tak banyak 200 tu. Kan kita duduk dan kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak banyak. Sat saja. Dan tak lama. Lagi lama kita tengok handset dibandingkan kita zikir 100 kali. Kan? Dan dia sat saja. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dengan kita mengekalkan zikir la ilaha illallah, maka lisan kita terbiasa menyebut la ilaha illallah. Menjelang kematian kita pun, tuan-tuan dan puan rahmakumullah, Allah mudahkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Berapa ramai tuan-tuan ketika menjelang kematian kita talqinkan, maka mereka susah nak sebut la ilaha illallah. Sebab lisan mereka tuan-tuan dah kaku dah. Tengah sakaratul maut. Sebab masa tu tuan-tuan dahsyat. Masa tu sakit. Masa tu kalut. Masa tu takut.
Semua duduk dalam tu. Sakit pun ada, takut pun ada, kalut pun ada, semua. Dan sedih pun ada, sebab ketika mana kita sakarat, tuan-tuan, hijab kita dah diangkat dah. Kita melihat dosa dan pahala ketika tu. Dosa kita nampak, pahala kita pun nampak juga. Masa itulah kita bersedih dan menyesal. Perbuatan-perbuatan kita yang kita duk buat, dosa yang kita duk buat sebelum bertaubat, Allah nampakkan. Dan pahala-pahala kita pun ada tang tu. Kita merasa kita banyak buat amal ibadah. Kita banyak buat amal ibadah, tengok-tengok pahala ciput je. Rupa innama a'malu binniyat. Niat kita atas dunia dulu dalam berbuat kebajikan salah. Ada yang niat betul kebajikan yang dibawa, yang dibuat tu banyak, tapi niatnya agar dipuji orang. Sebab itulah perlu kita, tuan-tuan, tasdid dunia, perbarui niat kita. Kadang kita niat elok dah tadi, kan? Lepas tu, tengah kita pergi ke tempat yang baik. Makna dia ada jumpa dengan kawan kita dekat jalan. Kita tanya, pergi mana? Kita pergi masjid. Dengar apa? Dengar tazkirah. Ustaz siapa? Ustaz Suhaimi malam ni. Tiba-tiba Ustaz Abdul. Kan? Makna dia apa? Ketika mana dia dah duduk dah, dia niat dia tadi, dah hilang dah. Mana apa? Allah, Ustaz Abdul. Tapi nak keluar malu pula dengan kawan. Nak tu habis dah. Dia tak mau dengar, nak keluar pun tapi malu pula kawan ni. Malu pula. Dia duduk sebab apa? Sebab malu. Bukan lillahi ta'ala dah. Sebab malu dah. Masya Allah. Contohlah, contoh bukan saya ni dah. Bukan saya ni. Contoh. Maknanya apa? Tasdid dunia. Niatkan lillahi ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan rahmakumullah. Jadi, ini antara usaha ataupun ikhtiar agar kita sentiasa menyebut ataupun kita dimudahkan kita mengucap kalimah la ilaha illallah ketika saat-saat sakaratul maut menjelang kematian kita. Sebab pada itu dahsyat, tuan-tuan. Sakit, takut pun ada, semua dalam tu, masuk dalam tu. Dan kita diperlihatkan amal ibadah kita yang kita buat di dunia dulu. Yang pahala kita tak nampak lah ni, tuan-tuan. Sebab itulah orang malas nak buat kebajikan. Pasal apa? Pahala tak nampak. Kan? Pahala tak nampak. Kalau nampak pahala, tuan-tuan, Masya Allah, orang akan bertungkus lumus dan orang akan, tuan-tuan, berebut dalam bab kebajikan. Tuan-tuan, rahmakumullah. Dan juga kena perbanyakkan zikir nafi isbat tadi, la ilaha illallah. Dan dia diakhiri dengan kalimah ismul zat, iaitu Allah, 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 Allah. Tapi kena dah buka pintu dulu. Pintu dia agar kita mengekalkan ismul zat, iaitu kalimah Allah, mestilah kita buka pintu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyakkan kalimah la ilaha illallah, sehingga kan Allah tu, dia akan tetap dalam hati kita dan dia bergerak terus Allah, 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 mengikuti pergerakan nadi darah kita ni. Kan? Allah, Allah, Allah. Maka setiap pergerakan kita akan mengingati nama Allah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jalannya itulah. Jalan tadi, buka dulu pintu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa? Menafikan semua Tuhan-Tuhan yang disembah dan mensabitkan kalimah Allah tu. Maka kalimah Allah ni dah banyak kita sebut dah. Maka Allah tu akan sabit dalam hati kita. Kekal dan ada terus. Allah, 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 Allah. Sehingga apapun kejadian, kita akan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terkejut pun Allah. Terkejut pun Allah subhanahu. Sebab apa? Sebab dia jalan terus. Allah, 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 Allah. Kan? Tapi buka dulu dengan kalimah la ilallah tu. Kan? Nak apa? Nak mensabitkan kalimah Allah, Allah, Allah dalam hati kita. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi ke tuan-tuan guru yang arif, tuan-tuan yang ahli-ahli zikir. Ketika mana kita tak hidup hati kita, dia akan perasan. Kita ada yang tak hidup hati ni. Tapi dia tak tunjuk kita tu dah kan. Ada pulang kata kena hidupkan hati. Maknanya apa? Dengan kalimah Allah, Allah, Allah. Kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimah tauhid itu. Dengan kita membiasakan diri kita menyebut kalimah tauhid,
La ilaha illallah. Kita biasa menyebut kalimah tauhid. Kan? Maka saat-saat sakaratul maut kita, Allah berkenan, Allah mudahkan lidah kita, Allah lembutkan lidah lisan kita untuk menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti mana Amr bin As tadi, kan, sahabat Nabi SAW, ketika mana dia kata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis tu ya, habis tu. Masya Allah, kan. Jadi moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita mudah kita mengucap kalimah tauhid ketika menjelang kematian kita, insya-Allah. Jadi dan menjadikan kalimah itu sebagai kalam akhir. Kalam akhir mana dia apa? Tak ada kalam dah lepas dia. Tak ada perkataan lepas dia dah. Allah jadikan kalimah akhir kita dan napas terakhir kita menyebut kalamnya, menyebut nama dia, iaitu menyebut La ilaha illallah ketika menghembuskan napas yang terakhir. InsyaAllah tuan-tuan dan puan rahmatullah, inilah hadis yang ketiga kita baca malam ni. Alhamdulillah. Dan saya pun sebagai pengganti malam ni, dan kita sempat baca yang ketiga. InsyaAllah yang keempat, insyaAllah kalau ada peluang, insyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Kan? Jadi kita yang hadis yang keempat kena tanda kan? Kena tanda. Takut baca 2 kali. Kan 2 kali. Tapi 2 kali pun okey juga lah kan. Tapi kita baca ni hadis yang ketiga, insya-Allah pada masa hadapan, insya-Allah kita akan baca hadis yang keempat, insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita. Moga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kurnia yang banyak, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang rendah, dengan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap kepada Allah. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada pejuang-pejuang Islam yang tengah bertukus lumus, tengah berperang sekarang ni melawan musuh Allah, musuh agama, iaitu Yahudi, laknatullah alaih. Moga Allah berikan kepada mereka kekuatan, Allah berikan kepada mereka kemenangan, Allah berikan kepada mereka kesabaran melawan musuh-musuh Islam, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna, irhamhum ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.